الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب وصل وأتلف بلسان اشرح وصل واستعن بجسد حولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Allah masih lagi memberikan kita nikmat hidup hingga ke hari ini. Alhamdulillah, Allah kekalkan taufik dan hidayah. Allah kekalkan taufik dan hidayahnya. Diberi kita sihat tubuh badan, diberi lapang masa pada kita. Mana ada di antara kita di luar sana yang Allah tak bagi lapang masa. Masing-masing dapat 24 jam seorang, tapi dengan masa yang ada Allah sempitkan bagi mereka, tapi Allah luaskan bagi kita. Alhamdulillah, dapat kita solat subuh berjemaah, kemudian dapat duduk dalam majlis ilmu lagi, sambung bacaan kitab, yang mana dapat kita faham dan dapat kita membenarkan dekat hati kita setelah kita faham nanti bahawasanya semua yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Itu yang penting. Allah jadikan kita Islam sejak kita lahir lagi. Ibu dan ayah kita beragama Islam, Islamlah kita. Yang mana mujurlah Islam kita, bukan Islam dan baka keturunan. Baka dan keturunan semata-mata. Nah, Allah mudahkan kita duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Nikmat duduk dalam majlis ilmu ni tak semua dapat. Tak semua dapat. Ada yang Allah tak bagi. Kalau kita perhati kat sekeliling kita, dia macam kita juga, sama-sama umur lebih kurang, rumah kita dengan rumah dia lebih kurang. Kita dengan dia banyak sama, tapi bezanya kita dapat nikmat duduk dalam majlis ilmu, dia tak dapat nikmat. Maka dengan nikmat tu kita kena bersyukur. Nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilma liyubahiha bil ulama aw liyumariha bis sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilaihi fa huwa fin nar." Sebagai peringatan lah, bagi siapa yang menuntut ilmu dengan niat untuk membanggakan diri atau niat untuk diperdebatkan ilmu tersebut, atau dengan ilmu tersebut dia harap-harap semua manusia akan memberikan perhatian, kedudukan dan pengaruh padanya, maka tempatnya di neraka. Wa man salaka tariqa yaltamisu fi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqa ila jannah. Siapa yang menuntut ilmu, siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudah jalannya ke syurga. La tazalu 'aliman ma kunta muta'alliman fa idza istaghnaita kunta jahilan. Kita sentiasa menjadi orang alim selagi mana kita jadi pelajar. Kita dah rasa cukup dan kita berhenti belajar, siapa kita sekalipun, waktu tu kita telah tergolong dalam golongan orang yang jahil. InsyaAllah hari ini, pagi ni kita sambung pengajian atas permintaan. Pengajian ni telah berlangsung lebih setahun, lebih pada setahun di masjid pelindung utama ni, Kitab Muniatul Musalli. Kitab Muniatul semalam pun ada. Memang dah lebih setahun di sana. Kemudian atas permintaan kita sambung kat sini. Sambung aje lah. Sambung Muniatul Musalli. Yang mana kita perbahasan kita dalam masalah syarat sah sembahyang. Yang ke-8 dah separuh semalam, tambah lagi hari ni separuh pagi ni, dan mungkin masuk syarat sah sembahyang ke-9. Lepas tu habislah syarat sah sembahyang. Kita habis di sini. Mula syarat sah sembahyang di sana, habis di sini.
Yang mana kita semalam kita dah bincang, iaitu syarat sah sembahyang yang ke-8 iaitu meninggalkan berkata-kata. Itu yang ke-7, itu bukan yang ke-8. Itu 2 minggu lepas. Yang semalam adalah meninggalkan ataupun tidak melebihkan rukun fi'li, rukun perbuatan dengan sengaja. Contohnya sujud 3 kali, rukuk 2 kali, maka membatalkan sembahyang. Tambah rukun, batal lah kan. Tapi yang kita bincang semalam, jarang orang tambah rukun dengan sengaja. Tiba-tiba je sujud dia 3 kali, 4 kali dalam satu rakaat. Tak ada orang buat macam tu. Ada keadaan sujud rukuk 2 kali, itu solat sunat gerhana. Tapi solat fardu yang lain tak ada orang sujud rukuk 2 kali. Sedangkan hukumnya rukuk 2 kali batal sembahyang, sujud 3 kali 4 kali dengan sengaja batal. Dan itulah hukumnya. Tapi kita tak buat. Mana ada orang rukuk 2 kali? Mana ada? Tapi yang ada, yang selalu terjadi, dia seolah-olah dia rasa dia tak menambah rukun, tapi hukum dia menambah rukun. Dia rasa dia tak tambah rukun pun, sembahyang macam biasa, tapi hukum yang dia buat tu menambah rukun. Yang kita bincang semalam, kita ulang sikit dalam 5 minit. Yang kita ulang semalam, kalau dia bagi contoh kat sini, umpama dia sujud atas sesuatu yang tajam. Dia sujud atas sesuatu yang tajam, kemudian dia angkat kepala dia sebab tajam, dia letak balik. Jika sujud yang pertama tu lebih daripada kadar tamakninah, dia sujud baru dia terasa tajam, dia angkat, dia sujud balik, batal sembahyang. Itu yang kita bincang semalam, panjang lebar je. Itu sekat sejam kita bincang semalam. Jadi dia kata aku tak tambah rukun, dah tajam, angkatlah kepala, letak balik. Masa dia angkat, dia letak balik, tu batal. Dia dihukum hukum menambah rukun, walaupun dia tak kata dia tambah rukun. Yang ini banyak berlaku. Tapi dengan syarat dia dah ada tamakninah dulu yang pertama. Tapi kalau belum ada tamakninah sujud dia tu, kemudian dia angkat, biasanya kalau tajam tu dia terus angkat, maka dia tak nama menambah rukun lah yang tu. Sebab sujud yang pertama pun tak nama sujud lagi. Sebab nak sempurna sujud kena ada tamakninah. Itu kita bincang semalam. Dan kita bincang juga semalam, apabila dikira menambah rukun jika dia masbuk dia masbuk ketika dia sedang, katalah imam sedang sujud yang pertama, dia takbir. Selepas dia takbir, dia nak sujud lah sebab imam sujud. Dia tak dapat dah rakaat tu. Sebab imam sujud, tapi sajalah masuk. Boleh je dia tunggu pasal rakaat yang seterusnya, takbir, bolehlah dapat rakaat yang tu. Tapi apa salahnya? Sujud je lah awal sikit. Dia pun takbir dan dia sujud. Sebab imam sedang sujud yang pertama. Ketika dia turun nak sujud, imam duduk di antara 2 sujud. Padahal dia dah hampir sujud dah. Maka dia hendaklah berhenti sedaya upaya dia. Break sedaya upaya dan duduk. Jika dia sujud juga, dia tahu imam dah bangun. Ketika dia turun untuk sujud, imam memang sujud, tapi belum dahi dia cecah ke lantai, imam dah bangun. Dia kena break sedaya upaya dia. Mana dia sempat lah. Kalau katalah dia tak perasan, tak sempat, biarlah letaklah kepala dulu, kemudian angkat dengan segera. Jika dia sujud juga, walaupun imam dah bangkit, angkat daripada kepala dia, duduk. Perjalanan nak menuju ke duduk di antara 2 sujud, dia dalam perjalanan, dia kata aku turun nak sujud, imam pula pergi bangun, duduk di antara 2 sujud, dia sujud juga, batal sembahyang. Dia kira menambah rukun. Okey, itu kita bincang semalam. Apa lagi ya? Macam makmum masbuk dapat tahiyat akhir dengan imam, maknanya langsung tak dapat rakaat, maka dia takbir dan terus duduklah tahiyat. Mana boleh dia rukuk? Sebab imam sedang tahiyat akhir, maka dia turun. Ketika dia turun tu, bahawa at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah,
Imam bagi salam. Sedangkan dia langsung tak dapat rakaat. Yang dia duduk untuk tahiyat tadi, sebab imam tahiyat, dia kenalah tahiyat. Mana boleh dia berdiri seorang-seorang kat atas? Nak seorang-seorang kat atas, tunggulah imam bagi salam, takbir ya. Sebenarnya seorang-seorang. Jadi ketika dia duduk tu, dia bawa at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Imam bagi salam. Sedangkan dia langsung tak dapat rakaat. Dia pun sambung, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Batas sembahyang. Sebab imam dah bagi salam, apa yang dia sedang baca, imam salam yang kedua, bangkit. Tapi kalau kita perhati, ramai orang dia sambung ya. Dia kata baru baca satu. Tuk pula kata tekak. Jadi dia kata baru at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Imam dah bagi salam, alang-alang habiskan sikitlah tahiyat tu. Batas sembahyang ni. Dia dikira menambah rukun. Apa lagi ya? Termasuk juga yang ini semalam tak sebut, hari ni sebut. Ketika dia takbir, imam tahiyat, dia takbir, dia Allahu Akbar, baru dia nak turun, imam dah salam. Yang tu semalam tak sebut yang tu. Lupa. Imam dah salam. Maksudnya dia Allahu Akbar, imam pun Assalamualaikum warahmatullahi. Macam dekat sama. Dia Allahu Akbar, imam Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya dia belum turun lagi. Dia tak boleh turun. Kalau dia turun, dikira menambah rukun batas sembahyang. Contohnya dia Allahu Ak, imam Assalamualaikum. Dia keluar sembahyang imam dekat mim. Jadi dia Allahu Ak, dia nak masuk tu, imam Assalamualaikum. Dia pun Allahu Akbar. Imam kum, dia bar. Maknanya dia dapatlah. Jadi imam nak salam yang kedua, dia tak boleh turun. Dia kena duduk berdiri macam tu. Sebab imam dah keluar daripada sembahyang dah. Salam yang pertama dah keluar sembahyang. Itu tak sebut semalam. Ataupun jika boleh, ketika dia Allahu Akbar, imam masih lagi tak bagi salam. Masa dia baru nak turun separuh jalan, imam dah bagi salam. Jika boleh break bangun balik. Jika dia mampu break lah. Break bangun balik. Kalau kata alamak dah turun kan payah nak break, turunlah tak apalah. Turun naik. Jangan turun duduk, at-tahiyah lah satu ayat, at-tahiyatul mubarak. Dah halang-halang turun. Sedangkan masa dia turun tu imam dah salam. Dia pun mana boleh dah turun. Bacalah sikit. Dia pun at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, batas sembahyang. Itu dikira menambah rukun. Walaupun dalam kitab kita kata menambah rukun tu membatalkan, dan kita fikir menambah rukun tu kita tak buat rukuk 3 kali, rukuk 4 kali. Mana ada orang buat macam tu? Sujud 3-4 kali. Mana ada orang buat macam tu? Tahiyat awal 2-3 kali. Mana ada orang buat macam tu? Tapi dihukumkan menambah rukun tu orang selalu buat. Yang ni dia tak nampak macam menambah rukun, tapi dihukum menambah rukun. Antara yang lain adalah semalam share balik lah, sebab semalam ada yang tak ada dekat atas. Dia panggil atas ke bawah juga, pelindung atas lah kot, sebab dia dah tahu tepi bukit kan. Atas sana, atas mana saya main tunjuk atas kat mana tak tahu. Atas ni antara lain adalah dia dapat tahiyat akhir sahaja dengan imam dah sebut tadi. Bila dapat at-tahiyatul mubarakatus salawat, macam tu je, salawat je baru. Imam bagi salam yang pertama, boleh lagi sambung, sebab salam kedua baru bangkit kan. Dia pun assalamualaikum, imam salam yang kedua, berhenti dekat assalamualaikum tu, bangun segera. Sebab dia langsung tak dapat rakaat. Dan tak ada sembahyang yang daripada takbiratul ihram terus duduk tahiyat. Sembahyang apa? Allahu Akbar terus duduk tahiyat. Tak ada sembahyang ni. Tapi kenapa dia buat? Sebab dia jadi makmum, itu imam dia. Maka dia Allahu Akbar kerana imam tengah tahiyat, dia kena turun tahiyat. Walaupun tak ada jenis sembahyang lepas takbir terus tahiyat, tapi dia kena tahiyat lah, dia kena buat juga. Sebab dia mengikut imam. Okay. Jika setelah imam bagi salam, dia belum habis tahiyat lagi, dia kena bangun. Sebab dia dah tak ada imam dah. Jika dia sambung tahiyat dia, batal. Dia sambung lagi, batal. Batal sembahyang. Itu jika dia langsung tak dapat rakaat. Ataupun dia dapat 1 rakaat.
Dia dapat 1 rakaat, nak tambah 3 ke, nak tambah 2 ke, tengok sembahyang apalah. Kita ambil sembahyang 4 rakaat. Dia dapat 1 rakaat, nak tambah 3. Tiba-tiba imam baca tahiyat, dia pun baca tahiyat. Entah macam mana, imam dah habis tahiyat, dia tak habis lagi. Dia nak tambah 3 lagi ni. Imam bagi salam. Sama juga, dia kena bangun dengan segera. Dia tak boleh sambung walaupun sedikit. Kadar tamakninah dia tak boleh duduk situ. Contohnya, imam dah fil alamina innaka hamidum majid, sedangkan dia nak tambah 3 lepas ni. Imam bagi salam, yang pertama okey lagi, imam bagi salam yang kedua, dia kena bangun dengan segera. Jika ada masa kadar tamakninah lebih kurang dalam 2 saat macam tu dia duduk, sikit lagi nak habis. Dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala baru. Wa ala imam dah salam kedua. Alang-alang habiskanlah. Walaupun nak tambah 3 ni. Dia pun wa ala imam dah salam kedua ni. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru bangun, batas sembahyang. Sebab dia nak tambah 3. Sebab tak ada rakaat pertama tu tahiyat. Tahiyat awal ada. Mana ada? Kenapa dia buat? Sebab dia ikut imam. Sekarang mana imam dia? Imam dah bagi salam, tak ada. Kenapa duduk lagi? Bangunlah. Okey. Sebab ni dah sebut semalam, saya laju-laju lah. Ataupun dia dapat 3 rakaat nak tambah 1. Dapat 3 rakaat nak tambah 1 lagi. Mana ada sembahyang yang 4 rakaat, lepas 3 rakaat tahiyat mana ada? Kan? Kenapa dia tahiyat rakaat ketiga? Sebab dia ikut imam. Kita dah tahu masbuk kan? Ketika imam bagi salam, dia kena bangun dengan segera sebab dia dah tak ada imam. Tak ada sembahyang yang rakaat ketiga tu tahiyat awal lah kita panggil. Tak yang nak kena tambah. Kalau sembahyang maghrib pun, itu tahiyat akhir. Maknanya mana ada rakaat ketiga tahiyat? Tiba-tiba dia tak rakaat ketiga tahiyat juga. Kenapa dia buat? Sebab dia masbuk. Mana boleh ikut sendiri? Kena ikut imam kan? Tapi mana imam dia? Kan dah bagi salam. Kenapa kau duduk lagi? Baca ni. Batal sembahyang. Kadar tamakninah. Dia kena bangun dengan segera. Apa lagi itu antara perkara yang kita bincang semalam. Kecuali rakaat yang kedua. Maknanya dia nak tambah 2 rakaat lagi. Kalau maghrib nak tambah 1 lagi. Kalau solat yang 4 rakaat nak tambah 2 lagi. Dia dapat 2 je. Ketika imam bagi salam, dia boleh duduk lama sikit. Walaupun dia tak perlu bangun dengan segera. Sunat dia bangun dengan segera, tapi dia tak wajib bangun dengan segera macam tadi. Kalau dia tak bangun lagi pun, sembahyangnya tetap sah juga. Sebab apa? Sebab kebetulan dia tahiyat awal kat situ. Kan? Kebetulan dia tahiyat awal. Itu semua kita bincang lagi lebih panjang bab tu semalam. Kita sambung yang hari ni. Sambung yang hari ni. Antara lain yang semalam lupa nak sebut juga adalah dia memanjangkan rukun pendek. Memanjangkan rukun pendek dinamakan menambah rukun. Dihukum menambah rukun juga. Rukun pendek dalam sembahyang ada 2. Rukun fi'li, rukun perbuatan pendek. Sebab dia ada rukun qauli, dia ada rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun perbuatan ni yang berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, tahiyat, itu dipanggil rukun perbuatan. Rukun perbuatan ni dia ada rukun panjang, dia ada rukun pendek. Rukun pendek ada 2, yang lain semua rukun panjang. Berdiri rukun panjang. Nak berdiri lama mana pun sah sembahyang. Rukuk rukun panjang, sujud rukun panjang, tahiyat, duduk tahiyat rukun panjang. Tapi i'tidal dengan duduk di antara 2 sujud rukun pendek. Tahiyat i'tidal dengan duduk di antara 2 sujud rukun pendek. Jadi dia memanjangkan rukun pendek, maknanya dia menambah rukun, batal juga. Soalannya, kecuali yang i'tidal tu, kecuali dia nak baca kunut, dia panjangkan pun tak apa. Sama ada kunut subuh, kunut witir atau kunut nazilah, dia maafkan sebab nak baca kunut. Tapi selain daripada nak baca kunut, jika dia memanjangkan i'tidal dia, batas sembahyang, dikira menambah rukun. Ataupun dia memanjangkan tahiyat, dia memanjangkan duduk di antara 2 sujud, batal juga. Cuma berapakah kadar yang dinamakan memanjangkan rukun pendek? Kalau dia berdiri sejam pun tak batal, rukuk sejam pun tak batal, sujud sejam pun tak batal, duduk tahiyat sejam pun tak batal. Tapi kalau i'tidal ataupun duduk di antara 2 sujud, dia ada kadar dia. Lebih daripada kadar ni, batal sembahyang. Dia nama menambah rukun juga, ataupun menukar rukun pendek jadi rukun panjang. Kadar ketika i'tidal, dia tak boleh lebih daripada bacaan Fatihah. Bukan baca Fatihah, kadar bacaan Fatihah. Agak-agak baca Fatihah normal, tak payah lagu-lagu. Agak-agak berapa saat? Kita ambil lah 21 saat kot, lebih kurang. Maka i'tidal dia lebih daripada 21 saat, batal sembahyang. Sama ada dia diam ataupun dia baca sekalipun. Kecuali
kunut witir, kunut subuh, kunut nazilah. Memang panjang lah yang tu. Jadi kalau dia Sami'allahu liman hamidah, dia baca zikir-zikir yang panjang. Dia sebenarnya pendek je. Ada yang paling pendek, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd tu, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Tapi ada bacaan yang panjang sikit. Milus samawati wa minul ardi, banyak panjang lagi. Tapi walaupun panjang, tetap dalam 15 saat macam tu je lebih kurang. Dia tambah lagi sehingga kalau baca Fatihah lulus. Cukup masa batas sembahyang. Ataupun tahiyat pula, ataupun duduk di antara dua sujud. Ataupun duduk di antara dua sujud, dia memanjangkan duduk di antara dua sujud. Berapa kadarnya? Kadar panjang duduk di antara dua sujud ni lebih panjang daripada bacaan Fatihah, lebih panjang daripada bacaan tahiyat. Duduk di antara dua sujud. Jika lebih panjang daripada kadar bacaan tahiyat, batal sembahyang dia kerana menambah rukun atau memanjangkan rukun yang pendek. Soalannya, tahiyat berapa saat pula? Yang at-tahiyatul mubarak ke? Tidak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah bukan rukun, bukan wajib semua. Tu campur yang sunat pun ada. Sebenarnya yang kita nak baca tu at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah bukan rukun semua. Yang wajib adalah at-tahiyatu lillah. Itu yang rukun. Kalau tahiyat akhir. Maknanya at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Tiga perkataan ni sunat. Kita baca berpuluh tahun dah, tak tahu yang tu sunat rupanya. Baguslah baca. Cuma hukum dia sunat, bukan wajib. Yang wajib adalah at-tahiyatu lillah, tu wajib. Yang sunat at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Tu. Yang wajib at-tahiyatu lillah. Tu yang rukun. Okey, kita nak ambil kadar masa ni sebab kita nak ukur supaya kita duduk di antara dua sujud Rabbi fili warhamni tadi, dan mungkin kita baca zikir-zikir yang lain tidak membatalkan sembahyang kita kerana memanjangkan rukun pendek tadi. Berapa kadar dia? At-tahiyatu lillah. Itu yang wajib. Kena kira lah berapa saat ni. At-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu minimum. Bukan assalamu alayka didatangkan dengan ma'rifah. Tidak. Yang wajib didatangkan dengan nakirah. Salamun alayka. Maknanya pendek, ada juga save 1-2 saat kat situ. Sebab kita nak ukur kadar tu. Yang wajib adalah salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua tak ada asyhadu. Agak-agak berapa saat? Kita ambil lah 10 saat. Kira lah sendiri, saya letak je. Jika dia duduk di antara dua sujud Rabbi fili warhamni wajburni tu lebih daripada 10 saat, jika bacaan tadi 10 saat tak sempat nak kira, maka batal sembahyang. Memanjangkan rukun pendek. Itu semalam terlupa nak sebut. Memanjangkan rukun pendek. Jadi menambah rukun ni tak ada orang buat. Tak ada orang buat tambah rukun sebab dia tahu tambah rukun ni batal. Tapi dihukum menambah rukun ramai orang buat. Contohnya yang tadi. Okey. Dan demikian lagi wajib meninggalkan perbuatan yang bukan daripada jenis sembahyang. Perbuatan, gerakan, bahasa sekarang panggil gerakan, yang bukan daripada jenis sembahyang. Gerakan dia tu bukan gerakan daripada jenis sembahyang. Seperti memukul 3 kali pukul. Maksudnya berturut-turut lah. Memukul tu gerak lah. Pukul apa maksud? Bergerak lebih daripada 3 gerakan besar. Gerakan besar panggil. Atau melangkah 3 langkah yang berturut-turut, gerakan besar. Atau lain daripadanya, tak kisahlah apa pun, janji 3 gerakan besar. Atau 1 langkah yang keji, seperti melompat sekali je tapi keji, maka batal sembahyang. Pertama, perbuatan yang dia buat bukan perbuatan sembahyang. Perbuatan sembahyang tu berdiri, rukuk. Ketika daripada berdiri nak rukuk tu, dia akan buat satu perbuatan. Perbuatan dia tu bergerak. Itu tak kira sebab nak rukuk mestilah kena bergerak. Itu bukan 30 gerakan pun tak apa sebab nak gerak. Daripada sujud nak naik mestilah bergerak. Kalau kita gerakkan lebih 3 gerakan tu, batal macam tu, tak boleh lah nak berdiri. Takkan nak gerak sikit berhenti.
Gerak sikit berhenti. Mana ada orang macam tu? Dia daripada sujud sampai ke berdiri rakaat seterusnya, memang banyak gerakan. Kok ni nak bangun. Tambah-tambah orang sakit lutut, sakit pinggang lagi banyak gerakan. Itu tak dikira. Yang dia kata batal ni bukan gerakan sembahyang. Gerakan ajnabi, gerakan asing, gerakan yang tidak diperlukan dalam sembahyang. Lebih 3 gerakan yang besar batal sembahyang. Gerakan yang besar adalah yang muktamad leher. Ni. Okey? Ni bahu lah kot dia panggil, bukan bahu. Ni lah lengan ni. Sendi besar. Leher, sendi. Ni boleh gerak besar ni. Ni. Sendi ni. Ni, sendi ni. Okey. Yang ni kecil ni. Ni semua kecil ni. Kecil. Tapak tangan besar. Ni, yang kat sini. Pinggang besar. Gerakan besar. Pinggang, lepas tu kaki tu kan. Lepas tu lutut, 2 tu gerakan besar. Lepas tu kat buku lali tu, sendi tu besar. Gerak jari kaki gerakan kecil. Kalau gerak. Yang kita tiga tak boleh ni gerakan besar. Yang khilaf ni. King, rahang. Itu khilaf. Sebahagian kata besar, sebahagian kata kecil. Jadi kalau dia saja ngangar mulut, jika lebih 3 kali batal. Setengah pendapat. Yang tu khilaf. Yang tadi muktamad semua. Sama, sepakat gerakan yang tadilah. Leher, yang siku dan sebagainya tadi muktamad. Cuma yang ni mulut ni untuk baca slow-slow. Dia angkat lebih-lebih. Jika 3 gerakan berturut-turut boleh batal kerana dia gerakan besar juga, setengah pendapat. Yang ni khilaf lah kita beritahu. Tak ada masalah lah, khilaf rahmat bagi kita. Jadi dia katakan sini 3 kali pukul ataupun 3 kali gerakan. 3 kali gerakan. Sama ada dia bergerak tu, yang mana gerakan dia tu bukan gerakan sembahyang. Bukan gerakan sembahyang. Sama ada gerakan tu gerakan yang bukan gerakan sembahyang tapi disunatkan, ataupun gerakan tu malah kalau gerakan tu wajib sekalipun tapi bukan gerakan sembahyang, tetap batal juga. Macam mana? Gerakan yang wajib rukuk, sujud, rukuk tadi tu selesai. Tu selesai. Tu tak ada masalah. Yang masalahnya dekat gerakan tu gerakan sunat. Kita ambil gerakan wajib dulu. Gerakan tu gerakan wajib tapi dengan lebih 3 gerakan batal. Bukan rukun lah. Contohnya najis, tai cicak, pam ada. Wajib bagi dia buang segera, kalau tidak batal kan? Gerakan membuang tu jika lebih 3 gerakan wajib buang tu. Dia tak boleh, dia tak cicak, biarlah. Batal, berdosa. Jika dia sedarlah. Kalau dia boleh buang, dia kena buang dengan segera. Gerakan buang dengan segera tu wajib sebab ada najis. Gerakan wajib tu lebih 3 gerakan. Tapi itu bukan gerakan sembahyang. Buang najis bukan gerakan sembahyang. Lebih 3 gerakan walaupun gerakan tu wajib, batal sembahyang. Tapi tak berdosa lah. Sebab dah najis. Ataupun tutup aurat. Tengah tu angin ke apa ke, orang selak ke apa ke, kucing selak ke, tak kisahlah. Terbuka aurat, tutup dengan segera. Gerakan tutup dengan segera tu gerakan wajib lah. Mana boleh biar sejuk, best, dia kata. Mana boleh? Macam kita semalam kan. Dia tahiyat awal entah macam mana, dia tersalah pijak ke apa, dia dah bangkit rakaat yang ketiga, dah qiyam rakaat yang ketiga, kain dia tak qiyam lagi. Apa sebab sejuk kan ni? Dia kena tutup aurat dengan segera. Tak boleh kadar tamakninah. Tak boleh lebih daripada kadar tamakninah. Jika boleh lah. Dia tutup dengan segera tu wajib. Dan walaupun wajib, tak boleh 3 gerakan. Lebih 3 gerakan besar batal juga. Cuma tak berdosa lah. Itu dia panggil gerakan wajib. Bukan gerakan sembahyang, tapi gerakan tu wajib. Wajib dia buat sesuatu, gerakan tu gerakan wajib. Buang najis ataupun tutup aurat kerana terselak. Walaupun dia itu wajib, tapi tak boleh lebih daripada 3 gerakan juga. Yang boleh, yang rukun tadi lah, berdiri, nak rukuk, nak sujud, itu memang bukan 3, 30 boleh. Kalau dia sakit lutut kan, nak bangun tu macam ni dulu, pegang situ, pegang sini, pegang meja, akhir sekali baru boleh berdiri. Katalah nak berdiri itu 30 saat, pegang situ, khabat sini. Gerakan tu semua gerakan sembahyang sebab nak berdiri. Yang buang najis tu bukan gerakan sembahyang tapi wajib buang. Yang itu dia dikira 3 gerakan besar batal. Yang nak bangun qiyam tadi tak apa, 30 pun namanya gerakan sembahyang. Yang nak tutup aurat itu bukan gerakan sembahyang bila terselak. Tapi wajib tutup, wajib gerak. Kalau batal macam mana? Tak berdosa lah. Tapi kena sembahyang balik. Ataupun gerakan sunat. Contoh gerakan sunat, nak memenuhi ruang kosong, soft kosong. Sunat tak wajib, boleh biar terputus macam tu. Tapi sunat penuhkan kan ruangan tu. Perbuatan tu sunat.
tetap juga kena jaga 3 gerakan tu. Gerakan sunat tu tetap kena jaga 3 gerakan. Ataupun nak cuit orang untuk minta dia pergi belakang sekali dengan dia. Maksudnya, aku sembahyang seorang kat belakang ni, hukum makruh buat soft seorang-seorang kat belakang. Hukum makruh. Sebab soft sekurang-kurang 2 orang. Dia seorang-seorang tak ada orang dah. Kiri kanan tak ada. Nak masuk soft yang pertama dah rapat sangat. Jadi macam ni nak buat sembahyang seorang-seorang kat tu. Dia takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, lepas tu dia cuit orang depan ni. Orang depan dia undur ke belakang. Undur tu sunat. Cuit tu sunat juga. Dia boleh buat bodoh Kau cuit lah cuit pun. Aku tak peduli. Boleh Dan boleh juga dia duduk seorang-seorang kat belakang tu. Tapi makruh hukumnya. Sebab sunat aja cuit untuk minta orang. Tapi kena tahu lah orang tu kena pandai lah. Tengok dulu boleh tak? Nampak janggut ada. Pakai jubah boleh kot. Kalau tak gerak, siap keluar nanti dia tunggu. Kau apa hal kacau aku semayang? Mampus. Jadi kena tengok juga lah orang tu pandai. Cuit, dia undur ke belakang tu sunat. Dia cuit juga sunat. Gerakan mencuit tadi lebih 3 gerakan, batal. Macam ni ke? Macam tu sendiri nak cuit. Contoh batal. Kalau nak undur ke belakang, duk tengok macam tu. Undur. Lebih 3 gerakan, batal. Walaupun gerakan tu gerakan sunat. Yang tadi gerakan wajib, tutup aurat ataupun buang najis tadi, batal juga lebih 3 gerakan. Yang tak batal hanya gerakan semayang sahaja. Gerakan sunat juga tu. Cuma kita kadang-kadang nak jadikan dia imam, kita cuit. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i tak payah cuit. Semayang kuatkan suara takbir kuat sikit. Kalau dia nak kita niat makmum, dia tak nak niat imam, dia punya pasal. Dia niat imam pun dia punya pasal. Kita boleh ikut imam yang imam tak niat imam, boleh. Kerana niat imam adalah sunat, niat makmum adalah wajib. Itu syarat qudwah. Mengaji kitab pedoman sembahyang berjemaah ada dalam bab. Niat jadi imam niat jadi imam sunat. Tapi kalau dia tak niat sampai akhir boleh. Tapi tak dapatlah 27. Imam niat imam sunat. Makmum niat makmum wajib. Dia tak niat makmum, dia ikut, batal sembahyang. Dia orang jadikan dia imam ataupun dia memang duduk depan pun, tapi tak niat imam, tak batal. Tapi dapat 1 macam sembahyang seorang. Makmum tadi niat makmum dapat 27. Imam tak dapat, imam dapat 1. Jadi imam, kecuali sembahyang Jumaat, ada 4 sembahyang, ada kecuali lah sembahyang muadah dan sebagainya. Tapi kebanyakan sembahyang tak payah niat imam pun. Jadi kita nak jadikan dia imam, kenapa nak perlu bagi tahu dia, "Hei, aku nak jadi makmum." Buat apa? Tak payahlah cuit. Cuma ada dikiaskan lah. Kiaskan cuit orang untuk minta sama-sama duduk belakang soft, dikiaskan bagi tahu kesian dia dapat 27 juga. Cuit lah. Dikias macam tu. Tapi sebahagian besar ulama tolak, tak payah cuit. Dan lagi teruk, dia cuit tu sebelum takbir, berdosa. Cuit-cuit yang dibenarkan untuk sama-sama buat soft kat belakang tu selepas takbiratul ihram, selepas dia. Maksudnya itu adalah sembahyang. Allahu Akbar, cuit untuk minta dia pergi belakang sekali buat soft dengan kita. Ataupun kalau kata nak pakai pendapat yang dhaif, yang tu pakailah, iaitu nak bagi tahu, aku nak jadi makmum ni, takbir dulu baru cuit. Tapi ada orang cuit dulu baru takbir, hukumnya haram. Sebab dia tak sembahyang lagi, mana boleh cuit orang. Orang datang, orang sembahyang, dia lalu cek macam tu. Apa hukum? Haram kan? Haram kacau orang sembahyang. Haram. Kalau nak pakai juga pendapat itulah. Dan mengikut, ada khilaf di sini, mengikut pendapat Ibnu Hajar Al-Haythami, mengangkat tangan pada takbiratul ihram ataupun angkat tangan ketika takbir intiqalat, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, ataupun ketika takbiratul Allahu Akbar, Allahu Akbar kat mulut tu rukun. Yang angkat ni sunat. Macam ni pun boleh, Allahu Akbar. Kan boleh kan? Saya tak tahu kot. Angkat tu sunat. Sama juga nak rukuk, Allahu Akbar, angkat tangan tu sunat. Mulut pun sunat juga yang tu. Sami'allahu liman hamidah tu sunat. Angkat tangan tu sunat. Dan sebagainya. Kita tahu yang tu. Mengikut pendapat Ibn Hajar, walaupun dia sunat, ni keras sikit. Walaupun sunat, tetap dikira 2 gerakan. Maksudnya, jika dia angkat tangan, Allahu Akbar, dikira 2 gerakan. Dan jika tambah 1 lagi, batal sembahyang. Walaupun dia sunat, kata Ibn Hajar. Jadi kalau lah dia sami'allahu liman, gatal, lengoh. Sini 1 besar. Sami'allah ni kira 2. Sunat pun Ibn Hajar kata kira. Sami'allahu liman hamidah. Dia gerak macam tu. Sebab dia sakit leher. Dia buat macam tu. Batal sembahyang. Sebab 3 gerak. Walaupun 2 sunat, 1 gerakan yang, kalau dia macam ni,
Sami Allah liman hamidah. Dengar. Tak batal. Satu. Diangkatkan sunat, angkat. Sunat pun kira dua. Kata Ibn Hajar. Kata Syekh Ramli, tak kira. Dah disunatkan, lepas tu kau kira pula dua. Ini tidak adil. Dah sunat angkat tangan, lepas tu kira dua gerakan besar. Tambah satu batal. Oh, apa pula macam tu? Kata Syekh Ramli. Oleh kerana khilaf dalam mazhab Syafi'i dua-dua macam ni, maka sebagai meraihkan Ibn Hajar, orang hebat Ibn Hajar ni, dia tuang air jadi emas. Jadi raihlah dia. Isteri dia, Syekh Ramli ni kaya sikit, orang kaya. Dia hidup satu zaman dengan Ibn Hajar dengan Syekh Ramli, dia khilaf dua orang ni. Jadi Syekh Ramli jadi anak orang kaya. Jadi banyak harta, pusaka dia banyak. Kaya kan. Ibn Hajar miskin. Kahwin dapat isteri pun miskin lah juga kan, dah lelaki dia miskin. Tapi Syekh Ramli kahwin dapat isteri, dah dia memang kaya. Rumah dia selalu tukar sofa kot. Macam itulah kita kata. Pernah sekali isteri Ibn Hajar, dia kata jom kita pergi rumah sepupu abang, sebab ada riwayat mengatakan dua orang ni sepupu. Ada yang kata bukan, tak kisahlah, sebab dia duduk satu zaman. Jom pergi rumah Syekh Ramli jap. Dengan cerita dia tukar sofa. Contoh lah saya buat cerita lah tu. Pergi. Dia miskin kan, pergi. Tengok-tengok bestnya, balik-balik dia kata bang, best lah kalau orang yang ada duit macam ni kan. Dia kata engkau kalau abang lah, maksudnya kalau mengajar ke apa, orang hebat. Kalau dapat duit banyak kan bagus. Dia kata macam tu kan. Dia kata engkau pergi dekat telaga, engkau angkat karai, ambil air, ambil dalam baldi, ambil dalam ceton, dalam gayung. Dia pun tuang. Jadi emas. Engkau nak emas, kau ambil, kau tak boleh hidup dengan aku. Kalau kau nak hidup dengan aku, hidup dengan susah sini. Kau pilih. Memang tak nak jadi air balik. Karomah ni Ibn Hajar. Jadi orang ni orang hebat. Jadi bila dia kata angkat dua tangan walaupun sunat tapi kira dua, jangan tambah satu lagi, gerak kaki. Sambil-sambil dia angkat buku lali dia, lenguh kat situ kan. Lenguh lutut dia angkat sikit. Dia garu macam ni kan. Sambil-sambil Sami Allahu liman hamidah, batal. Ni gerak besar. Walaupun dua tu sunat tapi dikira. Cuma bila khilaf, kekalkan dia khilaf lah. Kalau dah terbuat dulu, tak kira. Dah lah disunatkan, lepas tu kira dua pula. Payah macam tu. Jangan sunatkan. Boleh terima juga macam tu kan. Jadi, dan macam tu juga kita ambil lah pendapat yang mengatakan angkat dua tangan ni ketika takbir intiqalat tidak bergerak yang salah. Sebab memang disunatkan, maka bergerak-geraklah angkat tangan tu. Tak kira pun. Kan? Tak kira. Okey. Walaupun angkat tangan tu tak kira, ada yang angkat tangan dikira juga. Iaitu mengangkat tangan di tempat yang tak disuruh. Angkat tangan ketika takbir intiqalat, tempat yang tidak disuruh adalah pada sujud yang kedua rakaat pertama. Sujud kedua, nak bangun rakaat kedua tu dia bangun. Dia angkat. Dia bantai empat rakaat semua dia angkat tangan. Daripada sujud tu. Sujud Allah. Rakaat kedua ni Allahu akbar. Itu kira dua. Yang ini sama-sama sepakat dua-dua. Sebab tak disunat pun angkat tangan. Asal kau angkat, dua. Gerak mana-mana satu, yang lain, yang gerakan besar, batal. Tapi gerakan daripada tahiyat awal, nak naik ke rakaat yang ketiga, memang angkat. Itu tak kira. Kata Syekh Ramli tak kira. Kata Ibn Hajar kira juga. Kita ambil yang Syekh Ramli lah, yang ringan sikit. Tak kira. Sebab disunatkan daripada tahiyat awal, bangkit ke rakaat yang ketiga, disunatkan angkat tangan. Tapi daripada rakaat ketiga, sujud yang kedua tu, nak naik rakaat yang keempat, tak sunat. Jadi dia angkat juga, kira dua. Makruh, buat kerja makruh. Walaupun nampak macam sembahyang, dia buat kerja makruh. Iaitu daripada sujud yang kedua, rakaat yang pertama, nak naik rakaat yang kedua, dia bantai angkat tangan. Lepas tahiyat awal, rakaat yang kedua, nak naik rakaat ketiga, dia bantai angkat tangan. Itu yang betul-betul lah. Rakaat yang ketiga, nak naik rakaat keempat, dia bantai angkat tangan. Semua buat kerja makruh. Dia dapat tahiyat akhir je dengan imam. Dapat tahiyat akhir je dengan imam. Ni nak kena tambah 4 lagi. Lepas imam salam, dia terus bangun, angkat tangan juga, bantai lagi. Semua makruh, buat kerja makruh. Sedangkan mana ada angkat tangan kat situ? Dia dapat satu rakaat, nak tambah 3 rakaat lagi. Imam bagi salam, dia bangun, angkat tangan. Main suka sangat angkat tangan. Dua buat kerja makruh. Sebab 2 tak betul, dia 3. Silap-silap dia gerak sikit je. Sambil-sambil bangun tu lenguh ke, gatal kaki ke, dia bengkok lutut sikit, batal sembahyang. 3 gerakan ajnabi, 3 gerakan besar. Jadi hanya angkat tangan, disunatkan hanya angkat tangan ketika takbiratul ihram. Ada 4 dia. Ketika Allahu Akbar takbiratul ihram, ketika nak rukuk,
ketika bangun daripada rukuk, maksudnya nak i'tidal tu 3, itu saja. Dan ketika tahiyat awal nak naik rakaat yang ketiga, itu saja yang angkat. Selain daripada tu angkat dikira 2 makro. Gerak yang lain mana-mana bahagian yang lain 3, batal sembahyang. Dan angkat tangan tadi tu, yang sunat tu, kalau dia masbuk, dia nak kira macam mana? Katalah dia masuk imam tahiyat awal. Dia kata, baca tahiyat awal lah, nak tunggu naik pun boleh juga. Tak apalah, takbir Allahu Akbar, tunggu duduk lah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Imam bangun, rakaat yang ketiga. Dia bangun, tak dapat rakaat kan? Nak kena angkat tangan tak? Ra'i imam, angkat tangan. Walaupun dia baru macam memang tak ada rakaat. Ataupun dia dapat rakaat yang ketiga, bukan, dia dapat rakaat yang keempat, nak kena tambah 3 lagi. Bukan. Dia dapat 2 rakaat, nak kena tambah 2 lagi. Jadi yang itu ketika dia bangun tambah rakaat, angkat tangan sebab kebetulan dia rakaat yang kedua. Cakap laju-laju, faham dah tukut. Jadi hati-hati dengan gerakan tu. Meraih imam. Dan kita panjangkan sikit perbahasan. Kita meraih imam jika kita masbuk. Kita untuk mudah faham, orang dulu hanya ngajar, ustaz dulu mengajar, tok guru dulu mengajar, untuk mudah faham, dia kata macam ni. Jika dapat 1 rakaat, nak kena tambah lagi macam ni. Dia dapat rakaat yang keempat dengan imam. Sembahyang tu 4 rakaat, dia dapat rakaat keempat. Maknanya dia 1, imam 4, kan? Tahiyat, dia kena tambah 3. Dia dapat 2 rakaat. Maksudnya dia dapat rakaat ketiga dan rakaat keempat. Ketika dia rakaat yang pertama, imam rakaat yang ketiga. Ketika dia rakaat yang kedua, imam rakaat yang keempat. Itu nak bagi faham. Itu bukan hukum sebenar tu. Itu nak bagi faham. Dia dapat 3 rakaat. Maknanya ketika dia rakaat pertama, imam rakaat yang kedua. Kan? Dia rakaat yang kedua, dia makmum rakaat kedua, imam rakaat ketiga. Makmum rakaat yang ketiga, imam rakaat keempat. Imam tahiyat, bagi salam, tambah 1. Itu nak bagi faham je. Sebenarnya bukan kira macam tu. Kiranya imam rakaat ketiga, dia masuk rakaat ketiga. Imam rakaat ketiga, dia rakaat ketiga. Kira tu, kira yang sebenar. Habis yang tadi nak bagi faham aja. Sebab nanti nak tambah berapa. Nak tahu tambah berapa, kiralah macam tadi. Tapi yang sebenarnya, imam rakaat ketiga, dia rakaat ketiga. Imam rakaat keempat, dia rakaat keempat. Imam bagi salam, kejap, dia kena tengok. Rakaat dia tadi sempurna, berapa rakaat yang sempurna? Yang dapat ketika rukuk. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Dia dapat rukuk dengan imam tu berapa kali, berapa rakaat? Dia dapat 2. Iaitu rakaat ketiga dan rakaat keempat. Dia dapat 2 yang sempurna, dia kena tambah 2. Dia dapat 3, dia kena tambah 1. Tapi ketika sembahyang, untuk mudah kira, macam tadi lah. Imam rakaat kedua, dia rakaat pertama, dia lambat. Imam rakaat ketiga, dia rakaat kedua. Imam rakaat keempat, dia rakaat ketiga. Itu untuk kira aja. Kenapa saya sebut macam ni? Sebab dia akan ada soalan. Ketika imam rakaat yang kedua, dia rakaat pertama, imam tahiyat, dia kena tahiyat juga kan? Lepas tu imam bangun angkat tangan, dia kena angkat tangan ke tak? Jika dia buat kira awal-awal tadi, dia tak kena angkat tangan sebab dia baru naik rakaat yang kedua. Tidak, salah. Dia rakaat kedua, iaitu dia kena angkat tangan. Atau walaupun dia dapat tahiyat awal pun, dia dapat tahiyat awal terus, maknanya tak dapat rakaat. Imam bangun rakaat kedua kan, nak naik rakaat ketiga. Dia pun daripada rakaat kedua nak naik rakaat ketiga. Dari segi nak mengamalkan yang tadi tu. Cuma dari segi kiraan berapa rakaat tu, untuk mudah faham kira macam tadi. Tapi orang mengaji tak boleh faham macam tu dah. Orang mengaji kena ketika salam tu, dia kena fikir berapa rakaat yang sempurna, yang cukup lengkap. Oh, yang itu tak dapat rukuk, dapat sujud, tu tak kira, tolak. Oh, dapat 1 rakaat, tambah lagi 3. Yang tadi tu nak bagi faham, darjah 5 darjah. Sampai umur 50 tahun dia guna tu. Lepas tu dia jadi akan soalan macam ni. Dia dapat 1 rakaat dengan imam. Imam tahiyat akhir lah. Sebab rakaat terakhir, dia kena baca doa tak? Dia kena baca kama sallaita ala Ibrahim tak? Kenapa ada soalan tu? Selalu soalan tu. Ada soalan tu sebab dia kata imam rakaat keempat, dia rakaat pertama. Memang ada soalan tu. Itu untuk faham. Kalau dia fikir imam rakaat keempat, dia rakaat keempat, walaupun dia baru masuk, mana kena ada tak kama sallaita ala Ibrahim? Adalah doa, adalah Allahumma fil ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraf. Baca sampai habis. Ya muqallibal qulub, baca sampai habis. Kalau tidak, dia Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, diam. Imam duk kama sallaita ala, dia berangan. Hukum makruh. Habis tu nak buat apa? Dia kena baca sebab dia rakaat keempat. Bila imam salam, dia boleh salam. Kejap, berapa sempurna? 1. Oh, 1 kena tambah 3. Bangun, salam batal.
Itu yang darjah 5, darjah 3 punya belajar tu. Imam rakaat kedua, makmum rakaat pertama, imam rakaat ketiga, rakaat kedua tu untuk kira je. Jadi nak angkat tangan, nak baca apa, semua bergantung kepada rakaat berapa dia masuk, dia terus rakaat itu. Dia terus rakaat itu. Itu orang mengaji dia akan faham gitu. Jadi tak adalah soalan kena baca apa. Tak adalah soalan-soalan yang tadi. Nak kena baca doa ke tidak, nak baca kamal soleh ta'ala ke tidak. Habis kalau dia takbir Allahu Akbar, terus duduk. Langsung tak dapat rakaat. Dia ada soalan juga, nak baca tahiyat sampai mana? Lah, kau kan rakaat keempat. Tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir kena baca. Kena baca. Doa. Doa kamu kena baca. Kena tu sunat lah maksudnya. Sampai habis. Lepas dah habis, imam salam boleh salam. Tak boleh, kena kira. Berapa rakaat sempurna? Langsung tak ada yang sempurna. Tambah 4. Jadi kalau faham macam tu, selesai masalah. Okey. Menggerakkan dua tangan. Okey, jadi sekarang ni gerakan satu gerakan besar hanya pergi, balik tak dikira gerakan. Sebab dia cerita pasal memukul tiga pukul, 3 kali gerak. Kalau dia semayang macam ni, pergi ke depan kira satu, gerakan ni satu, pergi balik ke tempat asal tak kira. Dia panggil mengikut balik, tabi'. Jadi kalau dia buat sesuatu, tak kisahlah dia buat apa sekalipun, dia pergi ke depan, dia pergi ke sini balik, dia kira satu gerakan. Yang itu tak kira. Kalau dia pergi balik, baru 2. Macam tu juga langkah. Dia sebut langkah 3 langkah berturut-turut. Maksud 3 langkah adalah yang melangkah ke depan saja. Yang mengikut tabi' tak dikira. Macam ni, dia langkah tak kisahlah langkah sebab apa sekalipun. Ada tiba-tiba najis kat depan, ada kucing tiba-tiba pergi tidur kat depan, nak sujud tak boleh. Buatlah masalah apa pun. Nak pergi sebab nak penuhkan saf, nak pergi sebab nak pergi cari sutrah dah hilang. Sutrah hilang. Sutrah sunat. Sutrah iaitu meletakkan sesuatu kat depan dia ketika dia semayang, hukumnya sunat. Dia banyak perbahasan ulama. Ada yang kata mesti kena barang, ada yang kata lain, garisan dah memadai dan sebagainya. Panjang yang tu. Jadi dia pun adalah sutrah. Antara sutrah adalah yang terbaik adalah tiang ataupun dinding. Itu terbaik. Sebab dia tak boleh gerak. Itu yang terbaik. Tapi kalau lah tak ada, susah, boleh juga pakai yang tinggi dia, kadar satu hasta. Apa-apa. Boleh. Itu yang terbaik yang kedua. Afdal yang kedua. Carilah yang satu hasta tinggi ni. Letaklah apa-apa. Itu yang kedua terbaik. Yang terbaik tiang dan dinding, sebab dia tak boleh lagi. Benda tu boleh lagi kalau orang buat lagi. Tiba-tiba orang alih, dia boleh lagi. Jadi hukumnya duduk nombor 2. Bukan hukum. Afdal dia duduk nombor 2. Masih lagi sunat. Dan ada pendapat mengatakan lain pun dah memadai. Lain. Garisan. Jadi kalau dia semayang dekat jalan mana, dia boleh buat zrrr dengan tangan aja. Ataupun lain soft gitu. Okey. Itu dia afdal. Itu yang terakhir sekali lah. Masih lagi diterima. Jadi sutrah boleh juga sutrah bergerak, iaitu ada orang semayang, dia semayang belakang orang tu, bukan jadi makmum, bukan, dia semayang, jadi orang tu jadi sutrah. Boleh. Tiba-tiba orang tu habis semayang, orang tu lagi sunat bagi dia pergi cari. Mana sunat pergi cari dinding, cari orang semayang yang lain. Masa dia cari tu, hati-hati dengan 3 gerakan. Sunat dia pergi cari, dia tak boleh biar je. Sebab tadi ada sutrah, betul sutrah tu lagi. Orang letak barang, dia letak barang, lepas tu barang tu orang angkat, tak kisahlah macam mana pun. Dia letak kat lansir, orang buka lansir, boleh lah. Macam mana tak kisah. Cuma jika dia buat satu sutrah tu telah lari, orang tu dah lari, dia sunat cari tiang. Sama ada ke kiri, ke kanan, macam tu. Jangan berpaling aja kan. Ke depan tu, depan. Kalau ke depan, katalah dia nak pergi ke depan tu 5 langkah. Dia pergi direct, batal, kita tahu. Gerakan tu gerakan sunat untuk mencari sutrah. Sunat. Tapi walaupun sunat, hati-hati dengan 3 gerakan berturut-turut. Jadi kalau dilangkah macam ni, 1, 2, 3, batal. Kalau macam ni, 1, yang ini takkan nak macam ni. Dia akan ikut ini, kan? Yang ni tak kira. Ini bukan kira 2 tau. 1, ni tak kira. Sama juga. 1, ini tak kira. Orang nak lalu, dia pun tahan kan. Orang nak lalu semayang kan. 1, dia pun macam ni balik. Yang ni tak kira. Maknanya 1 je. 1 je. Yang 2 macam ni. 2. Yang macam ni tak kira. Dia tak kira. Dia pergi kembali kepada tempat asal. Bahasa lain dia panggil parking balik. Parking dia kat sini, dia pergi sana, dia parking balik. Tak kira yang parking balik. Jadi melangkah, yang ini tak kira. Dia parking balik tempat asal dia. Jadi kalau nak langkah, biasa orang buat macam ni.
Dia berhenti kejap. Bila berhenti kadar tamakninah 1 saat, 1 saat setengah, reset kosong balik. Jadi sebenarnya tak perlu macam tu. Boleh je ni kan. Boleh je. Sebenarnya cepatlah sikit. 1, 2. Habis ni 3. Oh tak ada, ni tak kira, ni ikut aja. Tabi' dia panggil. Pak ikut. Jadi kalau nak 5 langkah dia macam ni. 1, 2, berhenti. Kadar 1-2 saat tu, kadar tamakninah tu, kadar subhanallah tu, bacaan subhanallah. 1 saat lebih kurang, dia reset kosong balik. Kosong balik. Betul? Langkah lagi. Pergi ni. Berhenti. Kosong balik. Macam tu juga kita gerak. Kita nak gerak, nak garu kat belakang. Kita pun gerak macam ni. Macam ni. Sekali. Betul macam ni. Oh, tak kena. Dah 2. Kalau kita kembali balik, dia kira 2 juga. Tapi kalau kita nak pergi belakang lagi nak garu, berhenti kejap. Pergi. Jadi kosong balik. Macam itulah. Berhenti, reset. Dia panggil. Kosong. Berhenti kadar tamakninah. Jadi, gerakan tu, sama ada gerakan tu nak penuhkan soh ke apa ke, memang sunat. Kiri ke kiri, ke kanan ke macam ni. Kan boleh juga. Dia tak semestinya ke depan. Dia ke kiri ke kanan boleh. Yang tak bolehnya, jangan berpaling kiblat. Jangan dipusing macam tu je. Dia hanya boleh macam ni. Atas apa sebab sekalipun. Jika sebab tu, sebab saja-saja, sebab tepi tingkap sejuk sikit, makruh. Dia duduk sini, tapi tepi tingkap tu sejuk, dia pun pergi kan. Macam ni duduk. 1, kan. Jadi ni dikira 1 je ni. Yang ni tak kira. Jadi dia 2 lah, berhenti. 1, 2 berhenti, 2 tepi tu. Apa cerita tu? Semayang ke duduk tepi tingkap? Tidak, makruh. Gerakan yang tak diperlukan lah, makruh. Kalau 3 batal kan. Tapi kalau yang ada kena mengena dengan semayang, tak makruh. Penuhkan soh, cari sutrah, tu tak makruh. Gerakan sama, tak makruh. Apa lagi ya? Okey, yang ini satu lagi. Ni jenis yang skru loose. Tahu skru loose? Skru bahu ada loose. Hati-hati. Sami'allahu liman hamidah. Loose. Ada, hati-hati. Sebab walaupun gerakan ni jauh. 1. Yang ni pendek je kan? Macam ni lah. Pendek, tapi dia boleh batal. Sedangkan yang ini tak batal. Macam ni pula, macam yang Nazi kan. Nak bagi tahu macam buatlah sesuatu apa-apa pun nak tahan orang ke, dia macam ni. 2 tak batal. Jauhan pergi kan? Jauh, langkah. Tak batal. Tapi yang ni batal. Kenapa pula? Ni. Dia pergi ke belakang badan dia pergi ke depan badan dia, batal kerana dikira satu gerakan besar. Ni badan dia, ni tangan dia, ni badan. Jika dia gerak ni, macam ni, macam ni, susahnya. Ni badan dia, ni badan, ni tangan. Kan? Dia duduk sini kan? Dia gerak macam ni. 1. Okey, dia pergi belakang sikit je. 2. Maknanya border dia ni, badan dia sebagai border, sebagai tengah. Jadi kalau dia buat macam ni, ni maknanya 1, 2, 3, 4, 5. Dia kena gerakkan. Pergi je ke badan, ke belakang, dia kira satu gerakan besar. Pergi ke depan, satu besar. Jadi kalau macam ni, Sami Allah, kita ambil lah yang kata gerakan ni, gerakan sembahyang sunat, tak dikira. Kalau Ibn Hajar tadi macam ni je. Sami Allah liman hamidah, batal lah. Sebab ni 2 dikira Ibn Hajar kan. Dikira walaupun sunat. Lepas tu dia pergi ke belakang, pergi ke depan, batal lah. 4 gerakan. Tapi kita ambil yang syaram ni lah. Dah sunat, takkan nak kira? Tak kira. Okey, ni tak kira. Okey. Pergi sini, dia pergi ke belakang 2. Sebab 2 tangan dia, dia kira 2. Dia pergi depan pula 4, 6, 8, 10. Tu kata scrollus ni hati-hati. Pergi kemah. Maksud semayang sungguh-sungguh. Sami Allahu liman hamidah. Tu. Pergi kemah. Kalau tidak, batal semayang sia-sia. Walaupun nampak sikit je tu. Janji dia pergi badan dia. Ni badan dia. Tu. Sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu dia punya border tu. Apa lagi ya? Macam mana pun, ada gerakan-gerakan dipanggil, bahasa moden dipanggil gerakan illegal. Gerakan yang macam mana? Orang sini boleh kot bahasa-bahasa, kenalah mengaji bahasa-bahasa tu sikit. Gerakan illegal ni gerakan yang tak diperlukan, tak sepatutnya. Apa dia? Gerakan illegal ni gerakan betulkan kopiah ketika semayang.
illegal dia panggil. Gerakan yang tak diperlukan pun. Sibuk dah betul kopiah. Sebelum semayang tak mau betul. Walaupun dia sengit, biar lah. Jatuh rambut, biar lah. Dia pun betulkan. Itu dia panggil gerakan illegal. Gerakan tu tertakluk kepada 3 gerakan besar ya. Kalau lebih, batal. Apa lagi? Betulkan kepiah. Betulkan pelekat. Itu paling ramai sekali. Bila dah sujud, duduk antara sujud, kain pelekat dah berterabur dah pergi. Kan dia lipat je ni. Kan? Sujud, tak sujud betul-betul, berterabur dah ni. Masa bangun, kain pelekat dah macam tu. Tak seronok tengok. Allahu Akbar. Tangan tu dah buat apa? Betul kan? Illegal. 1, 2, 3. Siap-siap boleh batal. Duduk betul kan tu. Gerakan tu tak diperlukan. Tak diperlukan. Garu ke? Itu biasalah. Garu gerakan illegal panggil. Lurut janggut. Kira. Sebab bukan gerakan semayang. Sibuk lurut janggut. Angguk. Biasa angguk masa bila? Sebelum bagi salam. Illegal lah. Assalamualaikum. Assalam kan. Dalam TV ada yang tu. Dia tiru. Ambil agama dia dalam TV. Cerai karama pukul 7. Orang pukul 7 datang kuliah maghrib, dia pukul 7 tengok TV cerita cerai karama tu. Jadi dia, sebab dalam TV artis memang buat macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kan. Tunduk tu illegal. Jadi maknanya sebelum dia bagi salam, 1 kan. Ni parking balik. Ni parking tak apa. 1 hukum makruh lah. Tak batal lah. Sebab Assalamualaikum dah keluar semayang dah. Yang gerakkan patut salam yang kedua makruh lah juga. Tak batal sebab dah semayang dah keluar dah pada salam yang pertama. Dan yang ini paling ramai. Ketika nak sujud, pergi betulkan kain. Selak tu. Kadang-kadang kain pelekat dia masa nak sujud, dia cup ke bawah. Maksudnya Allah pegang tu. 1 gerakan. Makruh aja, tak batal. Kalau dia tak buat macam tu dekat dia punya dekat lutut, area lutut ni, maksud tak ambil kain tu cup masuk ke bawah, dia akan jadi tak sedap masa duduk kan. Dia jadi macam terik. Jadi dia pun macam mana nak cakap? Faham kot benda kan? Dia akan macam tu. Gerakan tu makruh lagi. Sembahyang tadi buat kerja makruh saja. Kemudian pakai ni. Pakai ni, siapa yang nak pakai ni, jangan peduli dekat dia. Ridak. Lebih baik kalau nak peduli kat dia, jenis tak boleh tengok. Kalau tengok sengit sikit, nak betulkan je kerjanya, tak bawah. Kalau nak pakai ni ketika semayang, biar apa keadaan dia. Sengit macam ni ke, lain dekat mana ke, peduli kan. Jika dia sibuk dah betul macam tu, makruh lagi. Lebih 3 gerakan, batal. Jatuh, pak, macam tu, makruh. Kalau jenis macam tu, orang macam tu, jangan pakai. Kalau dia kata aku letak, lepas aku semayang, aku biarkan. Itu tak apa. Sebab sunnah agak pakai. Ni sibuk dah pakai benda ni, sibuk betul. Kejap jatuh, kejap letak. Kena makruh. Habis. Apa lagi ya? Kalau betih gatal nak buat macam mana? Betih gatal. Berdiri, betih gatal. Ambil kaki sebelah, kerok, batal. 3 kali gerakan batal. Tak kena, tak tahu. Kena. Tak boleh nak buat apa. Tak boleh ingat. Baca Fatihah tak khusyuk langsung. Semayang baru rakaat pertama langsung kata bila lah nak habis. Kalau jadi makmum kalau dia semayang seorang mungkin dia cepat-cepat semayang. Masih dia sujud tu sempat lagi. Lega kan. Tapi kalau dia jadi makmum, bila lah imam ni baca kulhu je, cepatlah baca separuh kulhu cukup sambung rakaat kedua lagi separuh. Macam tu punya. Nak betul gatal. Langsung tak ada khusyuk. Dia pun angkat kaki kanan ke, kalau kaki kiri betih tu, dia angkat kaki tu, kuku dia pun kerok. Oh, sedap. Batal jika lebih 3 gerakan. Dia angkat lutut macam tu, lepas tu buku lali pun gerak, dah 2, kerok, batal. Habis tu nak buat macam mana? Dia tunduk, silap kiblat pula lagi. Kalau ada orang kat sebelah, apa hal dia ni? Masuk border aku. Macam mana nak buat? Jika boleh buat, dia bengkokkan kaki dia. Dia berdiri macam tu, kalau boleh orang kuat dia bengkok macam tu. Berdiri sebelah kaki. Lepas tu garu. Tu tak apa. Letakkan tangan ke bawah, bengkokkan satu kaki, maknanya berdiri dalam satu kaki, agak-agak dalam apa? 4-5 saat, garu. Boleh. Tapi kalau ambil kaki sebelah, sebab saya tengok juga ini, kita semayang kat belakang, saya tengok kain dia bergerak. Apa benda dalam kain dia? Bergerak. Rupanya kaki dia tu. Keruk. Batal. Pakcik, batal. Kemudian dia kata pula, buku apa dah ni? Sejam nak. Belum.
Hampir sejam dah. Cukup sejam. Okeylah, boleh stop. Jadi dan disebut sini juga lompat sekali je batal. Sebab dia panggil gerakan apa, dia panggil keji. Satu langkah keji. Jadi lompat macam tu batal terus walaupun sekali lompat, sebab gerakan tu keji. Termasuk dalam lompat adalah melangkah tali, melangkah bonggol yang tingginya kadar sejengkal. Ada tali, ada bonggol sejengkal. Bonggol tu masuk macam tu lah. Ada hadangan lah. Bukan ada macam tu jalan tak rata. Jalan tak rata tak apa. Ataupun simen tak rata, dia langkah, dia tak nama langkah tu. Sebab tak rata. Macam tu, macam tangga tu kan. Tak nama. Tapi kalau dia macam satu hadangan, dia langkah. Walaupun langkah tu tak nampak lompat pun. Dia jalan macam tu je. Tapi dia melangkah tali ke apa, batal juga. Dia kira gerakan keji. Kira melompat. Dia hukum melompat. Kata ada tali benang ke, duduk nak renovation sikit, kan ada benang dia tu kan, dia semayang kat situ. Tiba-tiba nak penuhkan soft, buatlah apa masalah pun, ada orang batal ke apa nak pergi ke depan, dia langkah tali tu, langkah gitu setingkah lah. Kan? Batal. Sebab melangkah dikira melompat. Melangkah tali walaupun tak berupa lompat, dikira satu gerakan yang keji, maka batal sembahyang dia. Apa lagi? Habis. Betul? Tetapi dimaafkan perbuatan yang sedikit. Mana tadi? Jikalau banyak sekalipun. Maksudnya perbuatan kecil, anggota kecil banyak sekalipun tak batal. Seperti menggerakkan anak jarinya, membilang tasbih. Sembahyang tasbih Mana ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanallah. Mana ada ambil tasbih 3 kali je pun. Yang mana sembahyang tasbih Yang 300 kali semua tasbih, kadang takut terlupa. Pegang tasbih kan. Ni. Ini kecil. Banyak mana pun kecil. Tak makruh jika ada sebab. Nak garu ke, gatal, tak makruh jika ada sebab. Kalau saja-saja makruh Kalau niat bermain-main batal. Macam ni kan. Dia macam ni. Okey. Ada orang, ada mazhab, dia gerak tu dia ada sebab. Ada yang eja masa asyhadu an la ilaha illallah, dia awal-awal lagi shin ha du alif an la ilaha, mazhab Maliki, illallah. Dia pergi Mekah tengok mazhab Maliki. Menarik Ada mazhab Maliki juga, bukan semua. Waktu Allah je. Allah digerak. Gerak tu maksud tulis Allah. Jadi at-tahiyatul mubarak. Dia tak gerak lagi. At-tahiyatul mubarakatus salawat. Tak ada lagi. Tulillah ada kan? Tulillah terus. Alif lam lam ha. Assalam tak gerak balik. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ada Allah balik. Gerak balik. Wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Ada Allah lagi. Gerak lagi. Bis-salihin. Asyhadu an la. Ada lagi. Asyhadu an la tak ada. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada. Allahumma. Allahumma. Bergerak. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak ada. Kama sallaita ala Ibrahim. Kalau ada dia gerak. Kita tengok, bestnya gerak. Kita pun balik Malaysia. Buat batal sembahyang. Sebab main-main. Kau apa hal? Kau ni apa hal? Sedap je nampak. Canggih. Iya. Orang gerak alil alam ada dia punya kiraannya. Dia gerak sebab nampak macam menarik kan. Pergi Mekah. Sebelum pergi Mekah elok je sembahyang. Asyhadu an la ilaha illallah. Gerak sampai habis. Mazhab Syafi'i. Pergi Mekah balik-balik, patut jadi lagi baik. Dia jadi Kenapa buat macam ni? Sebab nak tunjuk kat orang nak main-main, batal sembahyang. Kalau dia gerak sebab dia tahu macam tu, tak disunatkan pada mazhab Syafi'i. Kau apa hal lagi gerak-gerak macam tu? Jelah. Gerak jari tu hati-hati, kecil. Kalau garu, gerak-gerak kecil. Gerakan kecil, gerak mulut kecil, bibir. Baca kan? Kecil. Gerak hidung kecil. Gerak mata ni, kelip kecil. Banyak mana pun tak kisah. Apa lagi yang boleh gerak? Telinga kalau dia boleh gerak Kalau boleh, saya tak boleh. Ada orang boleh, saya tengok dia boleh gerak telinga dia. Macam mana dia buat tu? Macam tu kan? Kecil. Gerak memek muka kecil. Bagi setengah pendapat gerak rahang kecil, setengah pendapat kata besar yang kata kilas tadi. Apa lagi? Itulah jari kecil.
Kaki, jari kaki kecil. Itulah. Habis. Okey, habis. Masuk yang ke-9. Sambung ke atas balik. Tepi bukit balik. Tempat yang tak ada lain. Boring betul. Tempat yang tak ada lain tu. Ke atas. Sambung yang ke-9. Apa yang ke-9? Jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Ketika semayang, hebatnya semayang ni dia gabung semua. Ada sembahyang, sebab memang sembahyang. Ada solat. Ada mengucap 2 kalimah syahadah ada? Dalam sembahyang ada. Ada puasa tak? Ada. Ada zakat tak? Ada. Ada haji tak? Ada. Dalam sembahyang semua ada. Jadi jika dia makan, maknanya ketika sembahyang dia tidak berpuasa, batal lah. Itulah kita akan bahas yang ke-9. Yang terakhir yang ke-9 minggu depan. Tanya boleh, lambat balik lah. Apa dia? Berapa tunggal? Buka kat baru nak suruh buka. Dia ada kat situ ada 2 masalah besar. 2 masalah besar kat situ. Kena ngaji sungguh 2 perkara tu. Berkejam-kejam nak mengaji. Yang pertama, sebenarnya dia tak kisah berapa tunggal ke berapa apa, tak kisah. Yang penting dia gerak kerana mendukung anak. Sebab anak tu baby lagi lah. Ada 2 masalah besar. Masalah pertama berkaitan dengan yang tanya tadi lah. Gerakan tu kira macam mana? Gerakan tertakluk kepada gerakan 3 gerakan juga. Dengan maksud ada 2 jenis semayang. Pertama, anak dia peluk dia habis-habis, rapat. Yang itu dia sujud pun anak dia macam tu, macam kangaroo ke apa yang peluk. Macam tu. Yang itu okey. Maksudnya selesai masalah. Sebab dia semayang je, anak dia pandai peluk. Tapi budak tak ada. Tambah yang umur setahun tu, yang tengah seronok berjalan tu, baru dapat kaki tu. Kita bergerak situ. Okey, kita dia pun gerak. Kita pun terpaksa bergerak. Sebab dia bergerak, lebih 3 gerakan berturut-turut, batal juga. Okey, masa nak rukuk mungkin boleh cover lagi. Masa nak sujud kena letak kat tepi. Ada. Kalau dia letak kat tepi dia diam tak apa. Tapi budak ada kaki. Masa sujud nak bangun dia lagi kita. Kira tu, kira kiblat, dada, kira gerakan, semua kira. Semua kena kira. Jadi, walaupun dia sembahyang dukung dibenarkan, para sahabat ada buat, Nabi SAW pun ada buat sendiri, tapi tertakluk kepada 3 gerakan. Walaupun kita baca hadis yang mengatakan boleh, tapi hadis adalah raw material, bahan mentah. Ayam boleh makan? Boleh. Makan ayam mentah? Sakit perut. Hadis boleh amal? Boleh. Pakai hadis mentah? Hadis mentah lah kita panggil. Tanpa proses, sakit perut. Maksudnya, silap-silap batal sembahyang. Dia kena proses, kena masak. Masak tu nama hukum fiqh. Siapa yang masak? Chef. Chef dalam hukum fiqh namanya ulama fiqh yang masak. Maksud masak apa? Masak kena letak ayam. Kena basuh tak? Kena basuh. Kena kerat. Ke sekor-sekor kena kerat. Buah garam tak? Buah garam, buah gula, buah itu, buah kari, buah itu, buah air. Ini baru jadi masakan. Sama juga. Hadis itu mengatakan boleh. Nabi pernah, Sayyidina Hasan Husain pernah naik dan sebagainya. Para sahabat pernah buat. Tapi sabar dulu. Kalau makan seolah-olah makan yang mentah. Ada riwayat lain, tambah garam, tambah gula, tambah baru jadi kari sedap. Jadi tambahan tu kita tak baca. Kita hanya baca satu aja. Kita terus makan. Sakit perut, garanti. Jadi walaupun hadis tu ada, tapi dia tertakluk kepada 3 gerakan setelah chef kita masak. Siapa chef kita? Imam Syafi'i. Sebab kita masak Syafi'i. Masak-masak rupanya ada riwayat lain. Yang mana 3 gerakan tak boleh. Dia campur-campur hadis-hadis lain. Ayat Quran campur. Jadi cantik masakan yang sedap dimakan. Okey, walaupun ada hadis. Itu satu selesai. Gerakan kena jaga juga. Jika terbuat juga alamak terlebih, batal lah. Cuma tak berdosa lah sebab nak jaga anak. Kena sembahyanglah balik. Yang kita takut dosa. Tak berdosa pun sebab anak pegang-pegang waktu gerak ke tu. Okey. Itu masalah pertama. Masalah kedua ni tak tanya tapi kena sebut juga. Iaitu jika anak perempuan, ambil anak perempuan dulu, baby perempuan, dan kita tak basuh dengan air. Dia buang, dia pakai wet tissue, pakai tisu basah je. Orang kencing je pun, ambil tisu basah, bau wangi tisu tu. Dan ada antibakteria, menghapuskan 99.999 bakteria. Dan menyerlah keharumannya. Pup. Buang, balik.
Dulu kain tu kena basuh. Sekarang syum baling, lepar macam tu je. Pakai yang baru. Sekarang punggung dia tu ada najis tak? Memang tak ada najis sebab dah lap. Tapi najis sebenarnya tak terangkat selagi tak guna air mutlak. Dia pakai tisu, mechanical aja. Maka kat punggung dia ada najis hukmi dia panggil. Okay. Ketika dukung, batal sembahyang. Ataupun awal-awal lagi dukung takbir, awal-awal lagi tak sah sembahyang. Sebab nak batal kena sah dulu. Dia awal-awal lagi dukung, Allahu Akbar, awal-awal lagi tak sah. Kalau dia letak dulu, ketika takbir dah sah sembahyang dia. Budak lalu dia dukung. Budak tu tak kencing, baru je tukar. Tahu tukar, basuh tak? Kalau buang air besar mungkin basuh, dia buang air kecil. Sekarang ni. Okey. Tu jika anak perempuan. Dan anak perempuan tu tak buang air, tetap tak sah juga sebab dia tak basuh. Kalau dia basuh dengan air, pakai dia punya diaper siap-siap, cepat-cepat sembahyang, pegang, okey. Sah. Tapi ada syarat juga. Lepas sembahyang terus selak. Belik. Tak keluar najis juga, baru sah. Kalau tengok ada alamak masa sujud tadi ni kot. Habis Habis dengan maksud. Tu satu yang tak soal. Tapi orang lalu amal dia tak peduli yang itu. Okey. Itu kalau anak perempuan. Anak lelaki, adat kata, umum kata orang Melayu anak lelaki terus tak sah. Sayyidina Hasan dan Husain lelaki naik atas Nabi, lama Nabi sujud. Sahabat kata turun wahyu ke apa? Sahabat tanya, kenapa lama sangat sujud tadi? Cucu aku duduk main atas belakang. Nak bagi dia seronok main. Kalau kita bangun, putus angin dia main. Tu yang lama sikit sujud tu. Oh, tu boleh naik atas Nabi? Dua orang sunat. Umur berapa? 7 hari. Anak kita sunat 12 tahun tu pun duduk lagi hilang. Jadi, bila tak sunat, ada najis. Dekat zahir. Dia panggil kulfah. Itu najis, warna putih. Najis. Jadi, umur setahun, dukung dalam keadaan tak sunat lagi, batal sembahyang. Awal-awal bukan batal, awal-awal lagi tak sah. Walaupun dia basuh dah buang air besar, buang air kecil, dah basuh, pakai baru, tetap juga selagi tak sunat, selagi tu tak sah sembahyang. Bukan tu aja, kalau dia dah besar umur 4-5 tahun sembahyang dia betul sekalipun dekat dalam masjid surau sekalipun, tak sah juga kerana tak sunat lagi. Kerana tu disunatkan sunat disunatkan khitan. Disunatkan potong umur 8 hari. 8 bukan 7, hari ke-8. Sunat. Setelah akikah hari ke-7, hari ke-8. Okey. Paling lewat sebelum masuk 7 tahun, Qamariyah. Paling lewat dah tu. Sebab 7 tahun nak kena suruh dia sembahyang lah. Kalau tak sunat, tak khitan, umur 7 tahun, suruh dia sembahyang pun tak guna sebenarnya sebab sembahyang dia tak sah. Tapi kena suruh kan. Jika dia duduk dalam saf, putus saf sebab sembahyang dia tak sah. Tapi kalau umur dia 7 tahun, sudah potong dan dia sembahyang betul, dia sembahyang dekat saf orang tua, haram alihkan sebab sah sembahyang dia. Tapi tempat dia sebenarnya kat belakang. Tapi kalau dia masuk sendiri, dah sembahyang Allahu Akbar, tak boleh alihkan. Haram angkat. Main belakang, budak-budak ni. Tak boleh, haram. Kau yang terlambat apa suruh? Haram. Itu sikitlah saya panjang. Jadi dalam masalah dukung ada 2 masalah. Yang pertama gerakan kena jaga, yang kedua najis kena jaga. Najis kat budak tu. Enjuk buai. Masa dia nak gerak, dia nak bangun tu, buai duduk kat tepi, kan? Buai kat tepi. Jadi masa dia duduk duduk di antara 2 sujud kan? Rabbik fili warhamni. Entah kan? Gerakan juga dia buat tu jika benda tu penting, kalau tidak anak tu nangis menyusahkan dia. Anak tu nangis kan susah lagi kan. Maka gerakan tu kira 3 tu juga, tapi tak makruh. Jadi kalau kata dia pun tahiyat awal lah kot, sebab tahiyat duduk atas sujud cepat sangat, dia pun Allah. At-tahiyah, tangan dia bukan kat sini, tangan dia kat sini. At-tahiyah kan, dia gerak. Macam tu kan? Gerak, kira 1 tu. Dia pergi, 1. Dia tekan. Macam ni. Dia kan, macam ni kot. Macam ni. Turun ke bawah, 1. Lepas tu, angkat. Sebab dia mula-mula tu, dia nak ada lajak ada tu kan. Lepas naik atas, 2. Lepas tu terus diam. Jangan dia tak kat situ. Kalau, batal. Macam mana? Pergi ni, 1, tukan, dia terangkat, 2, tu angkat letak balik. Biar dia kan. Lepas tu baca, dah makin slow kan. Nak bangun tu, sekali lagi. Dia sekali lagi. Boleh. Sebab dia berhenti je jadi kosong. Berhenti jadi kosong. Berhenti kadar. Jadi cara nak hunjuk buai macam tu lah. Pegang mana-mana ke, pegang tali pun boleh, pegang benda tu boleh. Tapi jangan pegang budak tu. Bukan jangan pegang. Jangan buat macam tu. Macam ni. Ni budak, ni buai, dia pegang kat bawah. Pegang kat atas.
Walaupun ada najis tak apa. Pegang kat bawah tak boleh sebab dia kena menanggung. Dia pegang kat bawah kan? Kan buai macam tu, dia pegang kat bawah. Tak boleh menanggung, batal. Dia kena pegang kat atas walaupun dalam diaper dia ada najis sekalipun, tak, sebab dia bukan badan dia. Dia kira badan orang, tak ada masalah. Dia kira macam bersentuh, tapi dia tak bersentuh dengan najis, dia bersentuh dengan orang. Ataupun dia bersentuh dengan buaian, tak ada masalah. Dia peganglah mana-mana pun. Cuma jangan biar tangan kat situ. Kalau biar dia jadi macam tu, batal lah. Tu cara nak gerakkan buaian. Dan hukumnya tak makruh jika bila anak tu jaga dia menyusahkan kita balik lah. Maksudnya dia akan tak khusyuk, nak kena cepat semayang, jadi tak makruh. Kalau dia elok je tidur, tapi tak syok terdengar buaian tu tak buai, dia pun pergi, itu makruh lah. Tapi makruh jika tak lebih 3 gerakan. Jika lebih 3 gerakan batal lah, sama lah yang tadi. Macam tu juga tutup handphone. Dah cerita pasal tu, sama lah juga. Tutup handphone ramai orang biar je. Tong tu dah lah lagu Hindustan tu. Kita duduk sebelah, Allah. Memang nak buat macam mana? Tak ingat, terlupa nak tutup kan? Tak terlupa, sepatutnya nak silent terlupa. Jadi, bila macam tu, bila bunyi, kalau ada tempat-tempat yang boleh tutup, senang, dia kena tutup. Malah kalau dia tak tutup, dia biar tu hukum makruh. Ganggu dia, bila nak berhenti. Kau ni tak kerti-kerti kata yang sembahyang kau telefon. Duk marah maki orang duk telefon tu. Kalau imam lagi lah. Lagu pula ada tak lagu-lagu yang best-best. Yang kat belakang best je. Layan. Kalau letak kat sini, angkat, dah bunyi tu angkat. Samalah. Ni 1 2 berhenti lah. 1 2 saat. Jadi kosong balik. Macam ni pula. 1 2 berhenti kejap. Biasa tekan benda ni dia berhenti dah. Pak macam ni dah senyap dah. Lepas tu kalau tak boleh buat keluar. Kalau kat sini macam ni, bunyi ni macam ni, 1 2. Yang ni kecil. Syup. Nampak? Boleh buka. Tu. Lepas tu tekan lah. Aku tengah sembahyang. Jangan yang tu batal lah. Letaklah. Pap. Jangan ada WhatsApp masuk. Makruh dah. Tak batal kalau ada WhatsApp masuk. Pap dia tekan. Baca kan? Makruh dah. Tapi tak batal. Baca WhatsApp pun tak batal. Tapi hukum makruh. Yalah, baca WhatsApp. Kata baca tak batal, habis duk baca belakang t-shirt orang tu. Blok macam-macam tulis, kan? I love tu lah, I love Penang, I love Pahang lah, apalah macam-macam ada kan. Kita baca belakang orang. Kalau nak kira makruh juga. Baca. Masa tu imam baca lama sangat, dia tengok. Luruskan soft. Baca juga kat depan dia. Makruh lah, samalah baca ni. Makruh lah. Malah jawab apa? Jawab tu juga hukum makruh. Tapi makruh tahrim sampai kalau dia jawab WhatsApp tu. Dengan gerakan yang kecil. Jadi macam mana? Tutup lah. Tutup. Jangan biar dia bising. Jadi hukumnya dia angkat tu, gerakan tu tak makruh. Dengan syarat sama juga. 3 gerakan jangan lebih. Sama dengan baby tadi, apa saja tadi. Yang mana kalau dia biar menyebabkan lagi. Macam lama je. Macam dah sejam lebih tak? Cukup lah kot. Yelah macam lama pula rasa. Tu lah. Sampai kuliah duha sehari lah kalau macam tu. Alah. Iyalah. Main sunat qalbiyah. Nak sunat main sunat ni. Tiba-tiba umpama kita nak break ke ataupun Qabliyah Qabliyah dia macam ni. Dia tengok dia ada pahala solat jemaah. Pahala solat jemaah, dapat tahiyat pun dapat pahala solat jemaah 27, kan? Okey, itu satu kena ingat. Yang kedua dia ada pahala khusus iaitu pahala takbiratul ula. Iaitu imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Tu pahala asing tu. Besar pahala tu. Lebih besar daripada dunia dan seisinya. Dia imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Okey, itu dah faham hukum tu. Tiba-tiba dia sembahyang qabliyah. Besar juga. Qabliyah. Besar. Kalau dia teruskan sembahyang, dia tak dapat takbiratul ula, dia panggil takbiratul ihram dengan imam. Mungkin dia dapat ketika imam baca surah, dapat lagi sembahyang laju-laju. Maka kat sini dia kena tengok dia rakaat ke berapa. Ni sunat aja ni. Dia boleh buat sebab yang sunat dia boleh batalkan terus je. Ada setengah pendapat kata bagi salam tengah baca kan. Maliki yaumiddin, qomat. Dia teruskan lagi. Habis qomat, imam nak takbir ni, dia pun assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri ke, rukuk ke, bagi salam. Ada pendapat pertama macam tu. Pendapat kedua kata tak payah, batal je. Solat sunat kan boleh batal kan? Sebab nak ambil yang lagi besar. Nanti dia lepas sembahyang dia ni baliklah. Okey. Itu satu boleh buat. Iaitu batalkan aja.
Lepas ni kita tengok yang terbaik macam mana. Yang kedua, perhati rakaat ke berapa. Jika rakaat pertama, batalkan je. Sama ada nak bagi salam dulu tengah-tengah berdiri tu, ataupun patahkan tak ada masalah. Sebab rakaat kedua, rakaat pertama nak masuk rakaat kedua, silap-silap masbuk dia. Silap-silap. Maka nak dapat yang lebih besar, iaitu sempat berdiri dengan imam tu, batalkan aja. Nak dibandingkan takbiratul ula yang mana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia tertinggal takbiratul ihram dengan imam. Waktu tu dia pergi bukan merdeka, dia pergi infakkan semua harta dagangan dia di atas 400 ekor unta. Dia lambat dapat. Imam Allahu Akbar, dia tak sampai lagi. Imam baca surah baru dia sampai. Kerana dia menguruskan unta 400 ekor. Lepas tu dia menyesal sangat. Tak dapat takbiratul ihram je dengan imam. Bukan masbuk pun. Menyesal. Dia apa yang dia buat tadi, semua dia infak fisabilillah. Dia barang dagangan dia di atas 400 ekor unta. Banyak. Boleh tak atas unta? Kalau untuk kita faham sekarang, 400 biji hailat, atas tu ada barang dagangan. Semua dia infak fisabilillah. Sebab engkau punya pasal lah, aku tak dapat takbiratul ihram. Nak tahu besarnya dengan imam. Padahal bukan masbuk pun. Kemudian dia tanya Nabi dengan bangganya, dapat cover tak? Nabi kata tak dapat cover. Kalau macam tu, dengan hailat aku infak. Bukan hailat lah, unta lah tu. Sebab hailat tu nak bagi faham je. Dengan unta-unta aku infak fisabilillah. 400 ekor unta. Berapa ratus juta tu? Berapa juta tu? Berapa puluh juta? Tak tahulah. Satu 4,000, 5,000 kan? Dulu. Sekarang dah puluh-puluh ribu. Kira lah macam mana pun, juta. Nabi kata tak sempat. Tak dapat lagi cover. Nabi kata apa? Setiap unta ada seorang hamba, aku bebaskan, merdekakan mereka untuk nak cover balik aku yang tak dapat takbiratul ihram. Nabi kata walaupun kau infak sebesar bumi dan langit, tetap tak dapat cover. Nak tahu besarnya. Jadi dia duduk rakaat pertama. Mak besar tak benda tu? Besar. Batalkan aja. Dapatkan takbiratul ihram dengan imam, sebab qabliyah boleh buat lepas tu. Tapi kalau rakaat yang kedua, baca cepat-cepat, sembahyang cepat-cepat, kerana dia sama-sama berat dah. Sebab dia nak habis dah. Walaupun tak dapat takbiratul ihram, tapi dapat lagi rakaat yang pertama. Dengan maksud tak masbuk. Jadi dia sama berat, 50-50. Dia nak batalkan pun boleh, dia nak teruskan sembahyang pun boleh. Sebab dah rakaat yang kedua, lebih kurang dalam tak sampai seminit, dah dia dah bagi salam dah. Cepat-cepat pergi kat imam. Dia rugi kat situ, dia untung dekat qabliyah. Tapi kalau rakaat pertama, memang tak dapat cover. Bukan kena, sunat afdal batalkan. Nak beradab, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tak kisah. Rukuk macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tak kisah. Yang penting bagi salam sebagai tanda keluar sembahyang. Satu pendapat. Pendapat kedua tak payah, batalkan je. Solat sunat je pun. Jadi apa perlu buat? Tengok rakaat lah kalau kita kot. Rakaat pertama batalkan je. Rakaat kedua habiskan cepat-cepat, laju-laju. Tak payahlah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tak payahlah. Buat ringan. Rabbi fili warhamni tak payah. Sunat bila Rabbi fili warhamni tu panjang sangat, Rabbi fili 2 kali je. Lepas tu sujud subhana rabbiyal a'la, sekali cukup dah. Kadang tu makninah je. Duduk tahiyat, at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, bagi salam. Pendek. Jadi ada baca Fatihah pun mungkin 1-2 nafas ke cukup lah. Laju-laju sebab nak ni lah, sebab dah rakaat kedua kan. Okey, good. Sejam lebih ni. Sebab tak ada kuliah duha. Kita sambung ni di yang ke-9 di syarat sah sembahyang ke-9 di ni minggu depan hari Sabtu. Sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma. Assalamualaikum.